الرحيم العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang berusaha Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita diberi kesempatan pada minggu ini untuk menyambung kembali pembacaan kitab Akhlak Seorang Muslim. Kita di bawah tajuk kebersihan dan kesihatan. Tempoh hari kita berhenti di halaman 317. Hari ini kita akan sambung. Islam telah mengambil berat tentang kesihatan badan dan keindahan. Seseorang tidak akan dipandang baik oleh Islam dan tidak dipandang hormat apabila dia tidak membiasakan diri hidup bersih, baik jasmani maupun rohani. Makanan, minuman dan penampilannya haruslah bersih. Ya, yang tu ditekankan dalam Islam. Banyak kali dah saya sebut. Kalau kita buka kitab fiqh pun, kita buka kitab fiqh, mula-mula sekali kita belajar apa? Taharah. Suci tu, bersih. Itu mula-mula. Sebelum belajar nak ambil wuduk, jenis-jenis ayat ke apa semua, semayang berapa rukun, berapa sunat, tak. Mula-mula kita ngaji buat apa? Bab taharah dulu. Bab kebersihan dulu. Gitu nah. Jadi Islam memang ambil berat benda-benda semua. Apa yang najis, apa yang tak najis, apa yang kita boleh nampak secara ain, apa yang kita nampak secara hukum, semua dia ajak dalam tu. Jadi sepatutnya begitulah. Jadi orang yang tidak menjaga kebersihan, kesihatan badan dan keindahan, dia tidak dipandang baik. Makanan, minuman pun kena bersih. Kesihatan dan kebersihan bukan sekadar berguna secara fizik, maksudnya secara fizikal. Ia juga besar pengaruhnya buat kebersihan jiwa dan membuat manusia memiliki kesenangan memikul beban hidup yang berat. Ya, makanan itu tadi, kesihatan tu jadi bukan setakat fizikal ya, tapi dia ada benda-benda lain yang nak kena jaga. Benda yang masuk dalam badan kita tu mestilah halal dan bersih. Tu. Jelas bahawa beban hidup yang berat memerlukan jasmani yang kuat, memiliki daya tahan dan mental yang teguh. Makanan boleh membentuk jisim yang kuat. Sebab tu makanan pun nak kena jaga, makanan yang elok, yang bersih. Halalan thayyiban. Halal dan dia baik. Baik tu termasuklah bersih tu tadi, duduk dalam tu. Islam sangat menghargai peranan jasmani sehingga kebersihan yang mutlak difardukan lebih dahulu sebelum orang menunaikan solat fardu. Islam mengharuskan seorang muslim supaya membersihkan badan beberapa kali sehari, dan itu merupakan kebersihan yang sangat sempurna. Ya, sebelum ibadat tu nak capai kerohanian tu lah kita. Tapi kita kena buat apa? Bersih fizikal tu dulu. Sebelum rohani tu, fizikal tu kena bersih. Jadi yang tu lah. Antaranya berwuduk, mandi, siwak, bersihkan gigi, begitulah. Kan?
Yang tu dah diterang. Dia kena ada kebersihan awal tu dulu, barulah masuk dalam bab ibadat kan. Jadi kena tengok baik-baik di situ. Kalau kita tengok dalam ayat Quran pun dia ada sebut wa rabbuka fakabbir wa siyabaka fatahhir, dan kepada Tuhanmu hendaklah kamu besarkan, wa siyabaka fatahhir, dan pakaian kamu tu, baju kamu tu, fatahhir, bersihkanlah dia, sucikanlah dia tu. Tu dalam Quran pun dia ada sebut benda tu. Tengok Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah. Iaitu apa dia wuduk tu tadi? Basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Dan jika kamu berjunub, yakni berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib itu. Kalau hadas kecil, ambil wudu. Kalau hadas besar, dia mesti mandi wajib. Itu dah diterangkan. Sebelum sembahyang, mesti yang tu dulu. Kebersihan tu kena jaga. Surah Al-Maidah. Cara yang telah disyariatkan oleh Islam untuk menjamin agar badan manusia tetap bersih adalah didasarkan pada sifat jasmaninya yang berupa fizik dan material. Seandainya manusia terdiri dari roh sahaja, tentu dia tidak perlu mandi. Akan tetapi manusia bukanlah terdiri dari roh belaka. Rohnya berada di dalam bungkus yang berasal dari tanah. Jasad kita itulah asal daripada tanah. Jasad kita tu membungkus roh kita. Hidup di atas tanah, makan dan minum dari berbagai jenis tumbuhan dan haiwan juga yang berada di atas tanah. Kita jadi daripada tanah, hidup pun di atas tanah, kita makan tumbuh-tumbuhan pun yang ditanam di atas tanah, kita makan haiwan pun yang berada di atas tanah. Ia juga membuang kotoran di tanah, kita pun buang kotoran di tanah kan. Gitu. Dan akhirnya manusia itu sendiri akan kembali menjadi tanah. Selama manusia tetap bersifat seperti itu, Islam mewajibkan supaya bersuci, membersihkan diri dari pengaruh sisa-sisa makanan yang di dalam tubuhnya. Islam juga memerintahkan pemeluknya supaya mandi apabila keadaan memang mengharuskan. Nak cari mana lagi? Saya tanya kawan-kawan saya yang berlainan agama, ada tak dalam agama mereka ni syariat mereka tu kena mandi? Tak ada. Saya tanya kawan-kawan saya, tak ada. Dia kata tak ada. Tapi kita dalam Islam ada, dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada, suruh mandi. Lengkap sampai macam tu nah. Islam membolehkan mandi pada setiap waktu tertentu. Contohnya, seminggu sekali paling sedikit bagi orang yang tinggal di daerah-daerah yang sukar untuk mendapat air. Ada pula yang malas mandi jika tidak ada sebab-sebab mendesak. Ialah tempat yang susah dapat air, ataupun malas mandi bila musim sejuk. Musim sejuk ni orang malas lah nak mandi. Malas mandi, badan rasa segar ya, sebab yalah duduk tempat sejuk kan. Walhal dia kena mandi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ghuslu yaumul jumu'ati wajibun 'ala muhtalim wa siwakun wa yamussu minat tayyib." Mandi setiap hari Jumaat wajib bagi setiap orang yang akil baligh. Tu
Kalau kita pergi tempat musim sejuk sekalipun, katalah pergi tengok atau pergi ziarah, duduk di London ke di mana ke tempat musim sejuk, kita pergi duduk sebulan ke 2 bulan, hari Jumaat tu kena mandi, wajib mandi hari Jumaat tu. Ada tak ada sebab tu cerita lain, tapi kena mandi tu seminggu sekali tu, wajib mandi tu, mandi hari Jumaat. Kita tak payahlah musim ni 5 kali mandi kan. Sudah duduk dalam bilik ayam tak keluar lagi pun peluh dah di belakang tu kan. Apalah main musim sejuk, dia mulalah nak malas, dia malas nak mandi kan. Kau nak pun seminggu sekali kena mandi. Sebab apa? Sebab dia nak hadir sembahyang Jumaat. Demikian pula menggosok gigi, gitu gak siwak, dia kena gak gosok gigi kan, dia kena bersihkan hari Jumaat tu. Dan memakai wangian kalau dia ada lah, kalau dia ada memakai wangian hari Jumaat tu mai pakai. Kalau tak ada tak apa, dekat tiang tu ada, ambil boleh pakai. Kalau ada banyak buat mai letak kat situ, pakat-pakat boleh tumpang, dapatlah juga pahala. 3 benda ni kena ada. Jadi apa dia tuan-tuan, saya nak ingatkan pada tuan-tuan, yang ni lah hari tu dah kita ambil dah kan, setiap orang kena ada pakaian khas hari Jumaat kan. Nabi sebut 2 pakaian kan. Okey, lagi apa lagi hari Jumaat? Dia kena mandi, dia kena bersihkan gigi dia tu, mulut dia tu, dan dia kena pakai minyak wangi. Jadi gitulah, mandi nak mai sembahyang Jumaat buat begitu, lepas tu mai sembahyang Jumaat, bagi cukup semua benda tu, barulah pahala pun elok. Duduk dengan orang pun jadi elok. Ni balik pada padang baru habis tabung baja ya, ambil semayang terus main begitu, penin kawan sebelah kan. Ni ada buat begitu, bau hangit. Main hari Jumaat tu, main lah, bukan larang. Ni orang dah sebut dah kan, hari Jumaat tu berhentilah awal kan, janganlah duduk di padang tu sampai kuis 1 baru nak balik, tak dan kan. Paling tidak pun kau 12 balik, duduk rehat sat, mandi dan lah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadza yaumu 'idin ja'alahu Allahu lil muslimin, faman ja'al jumu'atu falyaghtasil." Inilah hari Jumaat. Ia adalah hari raya yang ditetapkan oleh Allah bagi kaum muslimin. Oleh kerana itu, siapa yang datang untuk menunaikan salat Jumaat, hendaklah dia mandi. Gitu nah, hendaklah dia mandi. Tapi kalau pagi tu dia dah mandi, dia mai subuh, memadai dah. Itu pun sudah memadai. Islam juga mewajibkan pemeluknya supaya membiasakan diri bersih dalam hal makanan. Selain mengharuskan orang muslim mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, Islam memerintahkan juga supaya membersihkan diri dari bekas-bekas atau sisa-sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut dan di tangan. Itulah cara yang terbaik untuk menjaga kebersihan. Selain daripada bila kita makan, kita kena bersih dulu, tangan bersih apa semua tu dulu, barulah kita makan. Sudah makan pun bersihkan balik kan, apa yang ada dalam mulut, apa yang ada di tangan, bersihkan. Selain daripada tu, penyedia makanan pun kena bersih lah. Lah ni kan ada sarung tangan plastik, nak ambil apa-apa pun pakailah, tak pun pakai speed. Ni dia pakai tangan dia ya, pakai seluk ambil lagu tu ya. Jam kawan nak makan tak boleh nak pi kan. Pi duduk seluk ambil lagu tu ya. Tak boleh kan. Kebersihan tu kena jaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barakatut ta'ami al-wudu'u qablah wal wudu'a ba'dah. Rawahu Abu Daud. Keberkatan makanan terletak pada wuduk sebelum dan sesudah makan. Ni betul, kalau baca hadis ni, kalau kita tak tengok balik syarah dia, tak clear balik, jenuh kita. Keberkatan makanan tu dia terletak kepada kita berwuduk sebelum makan dan kita berwuduk sesudah makan. Wuduk ini, ni maksud dia kan. Wuduk di sini maksud dia apa? Al-muradu bihi ghuslul yadain wal fam. Basuh tangan dan mulut.
Tu maksud dia. Ghuslul yadain wal fam. Tu maksudnya keberkatan makanan itu adalah basuh tangan sebelum makan, basuh mulut tu sekali, dan juga basuh tangan dan mulut sesudah makan. Tu maksud dia nah. Bukan maksud dia tu ambil wuduk sebelum makan, sekali sudah makan ambil wuduk pula. Tak. Saya tengok banyak kali ni. Hadis riwayat Abu Dawud. Kebersihan dalam Islam adalah berbeza-beza. Ia bergantung pada perbezaan bekas-bekas atau sisa-sisa makanan yang tertinggal. Apabila sisa-sisa makanan itu ada di bahagian-bahagian badan yang tersembunyi, maka harus segera membersihkannya. Mengenai perkara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu yang kata buku ni memang bagus. Bila dia cakap ya ada ayat Quran, bila dia cakap ya ada hadis, bila dia cakap ya ada hadis. Dia tak ada cakap sajalah buku ni kan. Malam tadi ngajak di Masjid Zahir buku ni sebulan sekali. Dia dua awal lagi lah. Walaupun dah mengajak setahun pun kita jauh lah di sini. Bukan saya nak kata apa, setiap kali saya mengajak tu biasanya ada orang baru lah Masjid Zahir, orang keluar masuk kan. Dia pun nanti main jumpa. Malam tadi dah main jumpa. Dia kata, dia lah kata buku ni bagus, tak pernah dengar apa semua. Saya kata lama dah, mengajak setahun lebih dah. Abang lah kata kalau nak ikut main lah masjid ni dan sebagainya. Dia kata tak nak jumpa lagi buku macam ni. Dia kata dia kata tak nak jumpa lagi. Sebab tu saya kata buku ni memang bagus. Saya daripada dulu kalau masjid mana panggil mengajar, kita start dengan buku ni dulu. Kita ambil akhlak dulu. Ilmu nanti satu. Akhlak kita ambil. Sebab ada kuliah-kuliah lain, ada Ustaz Rahman ada ngajak fiqh, orang ada banyak dah. Kita ambil adab dulu. Ambil adab, bagi jaga elok-elok dulu. Lepas tu nanti kita ambil yang lain. Okey. Masuk balik ni. Nabi kata apa? Takhallalu fa inna nazafatun. Fa innahu nazafatun wan nazafatu tad'u ila al-iman wal iman ma'a sahibihi fil jannah. Bersihkanlah gigi dan jari. Takhallalu ni bersih ni. Takhallalu tu maksud celah-celah. Celah-celah jari tu bersihkan. Kalau takhallalu fil yad, maksudnya bersih di celah-celah jari. Kalau takhallalu fil fam, bersih di celah-celah gigi, celah-celah mulut tu. Tu Nabi maksud tu. Bersihkanlah gigi dan jari. Sebab perkara itu merupakan kebersihan. Tu bila kita makan, bersihkan. Kebersihan memantapkan iman. Dan dengan iman orang akan berada dalam syurga. Itu dia. Dia pikut tu. Dia pikut tu. Dia macam ni ya, senang cerita. Kita memanglah kita makan basuh tangan, kita kata itu. Tapi ada setengah tu dia makan dia tak basuh tangan, gabuh gitu makan kan. Ada setengah gitu ya. Kita budak-budak lu muda-muda kerja kontrak, masa bila nak pergi turun basuh tangan? Duduk di atas tingkat 4. Orang buat naik nasi makan terus jelah gabuh tangan gitu. Dia sebenarnya kena basuh tangan. Dia gini, Arab dia makan roti. Kalau kita tengok dalam yang sebelum-sebelum ni pun dia cerita, makan dia pakai tiga jari ya. Makan roti ni Nabi makan pakai 3 jari. Ambil cicah makan. Bukan ada kotok pasangan. Tak ada kotok pasangan. Itu pun disuruh kita basuh sebelum dengan basuh sesudah. Nah, kita pula masyarakat kita makan nasi 5 jari dengan tapak tangan sekali. Tak pernah sabahlah sudah makan tak basuh tangan. Kan dah pakai jilat-jilat itu gabuh kok putih tu. Okey, clear. Tak jadi dia tak boleh begitu nah. Dia mesti nak makan pun kena basuh tangan lah dulu. Sudah makan pun basuh tangan lah. Jadi yang celah-celah jari ini semua kena hilangkan. Apa lekat-lekat bekas makanan. Yang celah-celah gigi pun gitu kena kumuk. Dia ada bab lain lagi, lebih lagi kalau kita makan daging. Memang disuruh itu. Sampai ada yang disebut minta berwuduk, ada yang disebut minta bersugi, bersiwak. Sebab apa? Sebab daging ni dia adalah satu bahan yang dia akan cepat busuk bila duduk dalam mulut kita. Artinya dia duduk celah-celah gigi tu kan, bila kita tak bersihkan dia cepat busuk. Lepas tu nanti kita nak semayang, nak sembang dengan orang, nak bercakap dengan orang, nak baca Quran. Sebab tu diminta kita bersihkan.
Abu Ayyub meriwayatkan sebuah hadis sebagai berikut. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal habbadzal mutakhallilun min ummati qal wa mal mutakhalliluna fil wudu wal mutakhalliluna min at-ta'am amma takhlilul wudu fal madmadatu wal istinshaq wa bainal asabi'ah wa amma takhlilul asnan فمن الطعام وإنه ليس شيء أشد على الملكين من أن يري بين أسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلي رواه أحمد. Pada suatu hari ni Abu Ayyub Al-Ansari cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami dan berkata, alangkah baiknya, ni Nabi sebut, alangkah beruntungnya, alangkah baiknya orang-orang al-mutakhallilun dari umatku yang membersihkan mulut dan tangan. Yang tadilah mutakhallilun. Kami bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan al-mutakhallilun? Baginda menerangkan, al-mutakhallilun ialah orang-orang yang membersihkan gigi dan jari ketika berwuduk. Tu orang yang bersihkan jari dan gigi ketika berwuduk dan sehabis makanan. Ketika berwuduk ialah dengan cara berkumur, membersihkan lubang hidung dengan air, istinsyaq, sedut air buang, dan mencuci jari. Bahasa Melayu kata apa? Selat kan, menyelat-nyelat jari kan, kita belajar fiqh dulu dia kata menyelat-nyelat jari. Bila kita buka paip nak ambil semayang, kita basuh tangan kan, awal tu basuh tangan. Masa tu lah awal dah kita dah bersih dah semua tu, kita dah gosok. Masa tu kalau nak bersugi, ada batang kayu sugi tu, ambil sugi masa tu, okey. Yang tu pun saya duk cari hadis lagi tak jumpa, tapi banyak yang saya jumpa memang bersugi waktu wudu. Memang bersugi tu waktu wudu, tapi tak apalah, nanti cari lain bagi jumpa banyak baru seronok nak cakap. Sebab ada setengah orang tu dia bersugi waktu nak sembahyang. Yang tu yang kalau duk buka kitab fiqh tu, kalau dia terlupa, maksudnya dia terlupa ketika berwuduk tadi nak bersihkan gigi dia tu, maka dia boleh buat waktu sembahyang. Kan? Hatta dia dah takbir pun dia boleh lagi bawa keluar, lalukan saja, lepas tu simpan. Tapi sebaiknya masa dia nak ambil wuduk tu, dia buka paip, bersihkan tangan, bersihkan mulut apa semua, barulah dia start kan. Barulah dia start. Maksudnya begitu. Ni bila imam nak takbir tu, dia barulah kalut duk keluar. Duk keluar batang sugi dia tu piduk jeluk tu. Kan? Yang tu tak sepatutnya begitulah. Dia kurang sopan lah dengan orang-orang di sebelah tu. Kecuali kalau dia lupa je. Okey. Jadi dia istinsyaq, bersihkan hidung dia tu dan mencuci jari. Yang dibersihkan dari gigi adalah sisa-sisa makanan. Tidak ada sesuatu yang paling tidak disukai oleh dua malaikat daripada melihat bekas-bekas makanan tertinggal di gigi orang yang sedang bersembahyang. Ada lagi kesan makanan semasa dia duduk sembahyang. Itu adalah pemandangan yang paling tidak disukai oleh dua malaikat. Bila ni berlaku? Kebanyakannya berlaku bulan puasa. Dia buka puasa, lepas tu dia tak bersihkan mulut dia dengan bersih elok, terus main semayang. Imam minum mayang, makan buah kurma, cukuplah. Dia balas dengan nasi. Bila dia main tengok imam dah angkat takbir, dia kalut lah. Kalut tu ayat semayang dah lagi, basuh gitu lebih kurang tangan, lari terus main. Ni mulut bukan ikumok pun, duk ada dengan nasi lah, dengan dalca apa semua duk ada lagi dalam mulut tu. Tak elok tu. Malaikat tak suka. Satu pemandangan yang tidak elok. Tu kalau tengah semayang lah, dia pi telan pula sebutir nasi, batal semayang. Masa semayang mana boleh makan? Tak boleh makan. Walaupun sebutir nasi, dia pi telan pula orang tu. Tu betul lah Nabi suruh bersih dah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tasawwaku fa inna siwak matharatun lil fam mardatun lirrabb ma ja'ani jibrilu illa awsani bisiwak hatta laqad khashitu an yufrada alayya wa ala ummati, rawahu Ibnu Majah. Hendaklah kalian menggosok gigi, bersiwak. Itulah kita walaupun bulan puasa ni nanti sudah kita makan apa lebih kurang tu, gosok gigi tu. Ya, bersihkan gigi tu dulu. Tak kira lah nak berui saja ke, nak buh ubat gigi ke, terpulang. Yang tu terpulang kan. Boleh. Maksudnya tadi dah kita bersihkan mulut dan sebagainya masa mandi, kemudian kita nak mai pula masjid, boleh kita bersihkan. Kalau kita dah mai awal, bawa tu sugi tu ataupun beruh gigi tu bawa. Bawa, simpan bagi elok. Jangan duk pacak pakai teh ini. Saya banyak kali dah saya tegur. Dia duk buah batang sugi dia naik gitu. Kita sekali bagi salam tengok sulah. La ilah Allah. Ni dia bercakagah keluar tu. Tak elok lah gitu. Ambil kayu sugi buah pakai bawah lah. Zaru buah pakai teh tu kan. Jolok mai gitu. Tak elok lah tu, tak elok. Kan? Bagi kita satu pemandangan yang tak elok. Kalau tuan-tuan gini je. Jangan kita dia buah lah ni. Dia buah teh sejadah, tak elok dah. Dia nak semayang, dia buah keluar kunci, buah teh sejadah, dia buah sugi dia. Kita pun ambil beruih gigi kita, pergi buah teh tu. Tak elok, pemandangan yang tak elok. Sangat-sangat tak elok. Benda tu simpanlah, tu sah nah. Pergi simpan bagi elok. Artinya kalau dia nak main awal, buka puasa di masjid, lepas tu satgi dia nak balik lepas tarawih, lepas tadarus pun, bagilah ada bekas untuk dia simpan. Dengan bersiwak, mulut akan menjadi bersih dan akan mendatangkan keredaan Allah. Itu kecuali masa puasa. Masa puasa memang tak, dan Tuhan dah sebut dah. Bau busuk mulut orang yang berpuasa tu di sisi Allah lebih wangi dari kasturi. Tu orang puasa. Kan? Atau orang puasa, bila kita dah tak puasa, maksudnya dah buka puasa, bersihkanlah mulut tu tadi. Kan? Ni hak mulut yang kita puasa tadi tak bersih. Kemudian kita makan pula tak bersih. Kemudian mai semayang kita kata nak bercakaplah dengan Allah. Lepas tu nak baca Quran, kalamullah, mulut kita tidak bersih. Jangan begitu. Setiap kali Jibril datang kepadaku, ia selalu berpesan supaya aku menggosok gigi. Sebaik-baiknya 5 kali semayang, 5 kali kita bersihkan. 5 kali bersugi, 5 kali gosok gigi. Sehingga aku bimbang kalau perkara itu akan ditetapkan sebagai kewajipan atas diriku dan umatku. Pasal Jibril duk pesan. Jibril pesan. Macam mana Jibril pesan untuk berbuat baik dengan jiran. Yang ni pun Jibril selalu duk pesan dengan Nabi, siwak. Sampai Nabi rasa seolah-olah Jibril tu nak sampaikan wahyu dari Allah, benda tu wajib. Gitu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, laqad umirtu bisiwaki hatta zanantu an yunazzila alayya minhu Qur'anun aw wahyun. Aku telah diperintahkan supaya menggosok gigi, bersiwak, sehingga aku mengira perkara itu akan tercantum dalam Quran atau wahyu yang diturunkan kepadaku. Itu dia. Punya kerap malaikat duk mai bagi tahu tu, seolah-olah akan ada nanti ayat Quran berkaitan dengan sugi. Maksudnya ambil berat. Ramai orang yang mengalami penyakit mulut dan gusi. Itu adalah akibat kelalaian membersihkannya. Islam menganjurkan supaya gigi selalu dibersihkan dengan alat dan bahan-bahan yang dapat membersihkan kotoran sisa makanan dari yang terselit di gigi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad umirtu bisiwaki hatta khashitu an udarat. Aku diperintahkan supaya sentiasa menggosok gigi, bersiwak, sehingga aku bimbang kalau gigiku akan tercabut apabila tidak dibersihkan dari kotoran. Hadis riwayat Bazzar. Membersihkan mulut dan gigi amat penting kerana ia bukan hanya menjaga kesihatan sahaja, ia juga merupakan menjaga harga diri dan pergaulan. Perkara itu telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya, man bata
wa fi yadihi rihun ghamrun fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang tidur dalam keadaan tangannya masih berbau busuk, maksud di sini tengok tadi bau apa? Bau sisa makanan, bau daging, duk bau gulai lagi kan, masih ada lagi di tangan dia tu. Kemudian dia terkena sesuatu musibah, tikuih mai gerit ke, lipas mai ke. Kemudian dalam hadis tu yang saya buka tadi cari tu, dia kata hatta makhluk halus akan datang. Bila tidur malam makan tangan tak basuh, dia akan mai. Okey, dia akan mai jilat ni sisa-sisa di jari. Kau terkejut tengah malam, salah sendiri lah kan. Gitulah. Tengok apa duk jilat, bangkit-bangkit tengok, tu dia muka orang rupanya. Baru nak terkejut dah. Jadi Nabi sebut apa? Kalau siapa yang dia tidur dalam keadaan tangannya masih berbau busuk, kemudian terkena sesuatu musibah, maka hendaklah dia menyesali dirinya sendiri. Itu salah orang lain. Jadi kena basuh tangan. Orang tua-tua dulu pesan nak tidur basuh kaki, bukan kaki ya, tangan pun basuh kali ni. Bagi bersih, elok-elok. Banyak ajaran-ajaran Islam yang memberi petunjuk bahawa kuman-kuman dapat hidup subur di tangan dan mulut yang sangat kotor, celah-celah kuku, celah gigi, gusi dan sebagainya. Oleh kerana itu Islam menyeru agar kita berusaha menghindarinya. Sebagai penghargaan terhadap individu dan masyarakat, Islam tidak membenarkan seseorang menghadiri suatu pertemuan apabila mereka makan bawang putih atau bawang merah tanpa mencuci mulutnya terlebih dahulu, kerana mulut yang berbau akan mengganggu orang lain. Itu sebut dah kan, sembahyang berjamaah kalau dia tu makan bawang terus rupilah. Terus ada pergi ganggu orang. Ada sebut, kita dah baca dulu dah. Bawang tu yang boleh tu bawang yang sudah dimasak. Kalau bawang yang mentah yang tak terkena api lagi, dia akan menyebabkan bau kuat. Itu negeri Arab. Esok ada pekanat, dia pergi beli petai. Dia pulun makan tengah hari tu, malam dia duduk mai kita. Tengok dia tu nampak petai. Saya pernah kenal lah, sebab tu saya nak cerita benda tu. Saya pernah kenal benda macam tu. Dia main bau petai habis. Kita pun tak kata apa kat dia lah. Nak buat macam mana? Patut sedang diri sendirilah. Kalau dah kita ambil benda-benda macam tu, tak usah main lah. Begitu je. Tak usah main lah. Ganti kita. Kalau nak main pun bersihkan dulu. Bersihkan mulut apa semua tu, barulah kita main. Ni dia mai tu bukan dekat mulut dia bau petai, dengan dia sekali tu bau. Tu yang penin kita pun duk gitu kan. Okey, macam-macam lah benda lain. Termasuklah derian. Dia makan di rumah, mai duduk semayang, lepas tu dia duduk belahak pula, duduk sendawa. Habis satu sah semua duk bau derian. Jam. Habis kawan-kawan itu penin, mai duk buat gitu kan. Jadi dia macam mana? Sebab tu kena hati-hati. Nak makan lepas Isya lah. Itu je lah. Kau nak makan, nak mai semayang maghrib, duduk ambil lagi sulah dua, penin geng masjid lagi. Sebab dia gas kuat kan. Jadi kalau nak makan lepas Isya itu. Tu pun kalau pagi esok tu duduk sendawa kerap sangat, tu saruk mai lah. Habis semua lagi pekat orang kan. Pagi siapa duduk makan derian pula, jadi penin gitu. Jangan kan. Nak jaga benda tu. Kita nak jaga apa yang Nabi sebut. Islam menyeru agar setiap Muslim memelihara badan dan penampilannya dengan baik. Islam mengaitkan perangai seperti itu dengan aturan-aturan mengenai salat. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Ya Nabi, ya Bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah, berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah atau mengerjakan sembahyang. Begitulah. Setiap kali kita nak sembahyang, kita pakai pakaian. Kita ada termasuk situ perhiasan.
boleh mai lah. Apa lagi kita mai? Bukan mai pakai baju Melayu, pakai kain pelikat ya. Tak. Ada apa benda lainnya? Ada cincin. Pakai. Jangan tak pakai. Benda tu perhiasan. Pakai bagi elok-elok. Ada jam tangan, pakai jam tangan. Sebab tu masa nak tentukan kita. Selain daripada hiasan, dia juga menjadi penunjuk masa. Jadi pakai bagi elok-elok. Macam saya sebut dululah. Butang baju tu bubuh bagi cukup. Ada 5 ke ada 6 ke bubuh bagi cukup. Buh pun bagi elok-elok lah. Ni warna jadi traffic light merah, biru, kuning semua ada, ceria semua Buh bagi elok-elok. Tuan-tuan tahu tak? Allah bagi kat kita rezeki. Bila kita semayang, kita berhadapan dengan Allah. Mana pi rezeki hak aku bagi tu? Awak yang main lekeh sangat. Butang baju pun hang tak ada. Gitulah kalau kita gitu lah kan. Bukan takat ada hak satu lagi mai, bukan kata tak ada. Ada. Tapi merah, biru, kuning, jermiah semua ada pula dah dia boh. Celaru pula ni lagu tu. Ni Tuhan bagi rezeki. Kita mai berjumpa Tuhan, kita tak tunjuk apa yang nikmat Tuhan bagi. Tuhan bagi kat kita. Gantilah apa-apa pun, kepiah ke, sorban ke, kain ridak kita ke, ganti benda tu, ganti. Ada setengah orang dia main semayang dia pakai stokin pun bergantilah. Jangan tak berganti. Bukan kata baru, tapi benda tu bersih. Bukan kata baru tapi benda tu bersih. Jadi pakai pakaian yang bersih. Nak pakai cincin, pakailah. Cincin perak pun biarlah nampak. Nampak perak. Ni cincin perak pun nampak besi bila. Tak pernah dia gosok, tak pernah dia piantak di kedai RM5 ya, dia tolong bersih kilat, pakai pula dah setahun kan. Tapi dia sejak pakai tu tak pernah bersih tu. Kan payah mana pun benda-benda itu. Ni pasal apa? Sebab Quran sebut benda tu kan. Bawalah perhiasan kita, hak mana kita nak pakai elok-elok, pakai bagi elok. Ni kain ridak itulah dia buat lapik tidur. Kain ridak itulah dia buat lap tangan lepas makan. Satgi kain ridak itulah dia bersangkut atas bau dia kan. Peluh apa semua tu. Satgi main naik semayang bentang pula. Kawan sebelah sujud naik pening. Jangan buat lagu tu. Bersih bagi elok-elok. Lapik sejadah ke dan sebagainya, hak kita nak bawa mai tu, bawa mai bagi elok. Ni baru kita masuk sikit bab pakaian tu. Nanti insya-Allah kita akan sambung pada 2 minggu lagi lah 2 minggu lagi kita akan sambung dalam bab ni. Jadi setakat ni dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.